Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima dalam Al-Quran. Pada minggu lepas, Alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 27. So pada subuh ni kita sambung bermula ayat 28 hinggalah nanti ayat-ayat seterusnya nanti insyaAllah ta'ala. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton, silalah buka surah Al-Ma'idah ayat 28 ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ini sambungan kisah dua orang anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mana pada ayat 27 sebelum ni Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bahawa dahulu kedua orang anak Nabi Adam alaihi salam mempersembahkan korban kepada Allah, tetapi korban salah seorang diterima, manakala korban yang lagi satu tak diterima. So anak Nabi Adam yang tak diterima korbannya kemudian berkatalah kepada saudaranya dengan sebab kedengkian dalam hatinya, dia kata, qala la aqtulannak, saya pasti akan membunuh engkau. Maka pada ayat 28 ni Allah Ta'ala menjelaskan apa respon saudaranya ketika mana diancam untuk dibunuh. Jadi konon yang hendak membunuh ini adalah Qabil dan yang hendak dibunuh adalah Habil. Kerana korban yang diterima ialah korban Habil, manakala korban yang tak diterima ialah korban Qabil ya. Maka saudaranya berkata, la in basatta ilayya yadaka, jika engkau menghulurkan tanganmu kepadaku, litaqtulani, supaya engkau membunuh aku, ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak, aku tidak akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuh engkau. Ini respon saudaranya. Melalui ayat ini, Habil yang saat itu diancam untuk dibunuh berkata kepada saudaranya Qabil, jika engkau menghulurkan tanganmu untuk membunuh aku, aku tidak akan menghulurkan tanganku untuk membunuh engkau. So maknanya dia tidak mahu untuk membunuh saudaranya. Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan dekat sini, adakah perkataan Habil ini bermakna dia pasrah daripada dibunuh saudaranya
dengan makna sama sekali dia tidak cuba untuk mempertahankan diri, atau dia juga mempertahankan diri. Kalau kita melihat secara zahirnya ucapan Habil ini kepada saudaranya, seolah-olah dia pasrah. Ya, seolah-olah dia pasrah kepada Qabil yang hendak membunuhnya. Sebab tu dia berkata, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayka liaqtulak. Jika engkau menghulurkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan menghulurkan tanganku untuk membunuh engkau. Ya, maka ayat ini memberi dua kemungkinan makna. Ya, makna pertama, bahawa Habil dia cuba untuk mempertahankan diri, tetapi dia tak nak membunuh saudaranya. Makna yang kedua, dia pasrah terhadap saudaranya yang hendak membunuh dia. Baik. So, dalam syariat Islam, ya, dalam syariat Islam, sekiranya kita diancam untuk dibunuh, apa respon yang mesti kita lakukan? Maka disebut di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita diancam untuk dibunuh, maka kita kena mempertahankan diri kita. Bahkan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal qatila al-mudafi' idza qutila fahuwa syahidun. Bahawa orang yang membunuh dengan maksud dia untuk mempertahankan diri, kalau dia tetap terbunuh, maka dia masuk kategori mati syahid. Ya. Maka Nabi perintahkan dalam hadis, ya, amara man aradahu ala nafsihi ay yuqatilahu wa man aradahu ala malihi ay yuqatilahu wa man aradahu ala ahlihi ay yuqatilahu. Nabi perintahkan sesiapa yang hendak membunuh dirinya, dia boleh lawan, dia bunuh. Dan sesiapa yang hendak mengambil harta dia, boleh untuk dia bunuh. Dan sesiapa yang hendak membinasakan keluarganya, juga boleh dia bunuh. Maka syariat kita, syariat Islam, kalau ada orang yang mengancam kita, ya, dia mengugut kita untuk dia bunuh, untuk ni dan sebagainya, maka kita boleh untuk mempertahankan diri. Kalau zaman sekarang ni kita hidup di negara yang ada undang-undang, maka kita boleh buat mungkin laporan polis. Ya, kalau ada ugutan, kita tidak boleh pasrah dengan itu. Tetapi ada masanya Islam membolehkan seseorang untuk pasrah. Artinya dia tidak melawan. Bila itu, kata para ulama, fi halil fitnah yang bagi al-istislam. Ketika mana dalam keadaan fitnah, ya, dalam keadaan fitnah, maka pilihan terbaik saat itu ialah pasrah sahaja. Ya, tetapi dalam kondisi aman, tidak ada berlaku fitnah, maka tajibul mudafi'ah, dia wajib untuk membela diri. Ya, kenapa? Kerana dalam kondisi fitnah, kalau dia melawan, mungkin sahaja pertumpahan darah akan lebih banyak. Akan lebih banyak orang yang terbunuh kalau dia melawan. Maka disebutkan oleh para ulama, ya, walihada istaslama Uthman radhiyallahu taala anhu lil qatlah. Ya, wa talaba minhu as-sahabah ay yudafi'u anhu fa aba. Li'annahum law dafa'u ishabaku bihaula'il khawarij thumma hasala iraqatu dima'in kathirah. Ya. Maka Uthman ibn Affan, ketika mana beliau hendak dibunuh, dikepung oleh khawarij, ya, rumahnya, khawarij ini adalah kalangan pelampau dalam Islam,
yang suka mengkafirkan orang lain, ya, maka kita kena berhati-hati dengan kumpulan ni, ya. Hinggakan ke hari ini masih ada lagi fahaman-fahaman yang macam tu. Janji berbeza dengan dia, dengan ringan dia mengkafirkan orang lain. Dulu mereka mengkafirkan Uthman ibn Affan. Maka kalau ada hari ini orang yang suka mengkafirkan kerajaan, pemerintah, ya, kita tak payah hairan, ya. Uthman ibn Affan dahulu pun itu dikafirkan oleh mereka. Oleh kerana itulah mereka kepung rumah Uthman ibn Affan, dan Uthman ibn Affan saat itu sedang membaca Al-Quran. Beliau tidak melawan dan mereka membunuhnya. Kenapa Uthman ibn Affan tidak melawan? Padahal para sahabat mendorong Uthman ibn Affan untuk melawan. Ya, bahkan Uthman ibn Affan menghalang para sahabat supaya tidak ikut serta. Kenapa? Kerana saat itu fitnah tengah berlaku. Maka seandainya Uthman ibn Affan melawan, maka mungkin pertumpahan darah akan semakin banyak. Oleh kerana itulah para ulama menjelaskan, dalam kondisi aman, kita dalam kondisi aman, tidak berlaku fitnah. Kalau ada orang yang mengancam, dia ugut kita untuk dia bunuh kita, ya, dia nak merampas harta kita, maka kita boleh membunuh dia. Kita boleh membunuh dia. Tetapi kalau kita tinggal di negara yang ada undang-undang, macam kita sekarang lah, kita ada polis, kita ada ni, kita ada tu, kita buat report polis lah. Jangan pula kita bunuh sendiri, ya. Walaupun kita kata dalam Islam boleh bunuh orang untuk membela diri. Betul, itu hukum Islam. Tetapi kita ada undang-undang yang berlaku di negara, maka ikutlah undang-undang yang ada. Kita buat report polis supaya kita mendapatkan perlindungan, dan orang yang ugut kita tu ditangkap, mungkin dipenjara, ya, sebab kita boleh untuk membela diri dalam Islam. Tapi dalam kondisi fitnah, kadang-kadang pilihan itu mesti pasrah sahaja. Kenapa? Sebab kalau dia tidak pasrah dengan itu, maka pertumpahan darah, bencana akan lebih besar berlaku, ya. Maka saudara Qabil ini, iaitulah Habil, mungkin sahaja dengan dua makna tadi. Mungkin sahaja saat dia diancam, diugut untuk dibunuh tu, mungkin saja dia melakukan perlawanan, tetapi mungkin juga dia tidak melakukan perlawanan secara fizikal, dia cuma mengingatkan dari sisi nasihat sahaja, ya. Baik, kemudian dia menjelaskan, inni akhafullaha rabbal alamin. Dekat sini dia menjelaskan apa alasan dia tidak mahu menghulurkan tangannya untuk membunuh saudaranya, sebagaimana keinginan Qabil tadi. Habil menjelaskan apa alasan dia tidak mahu menghulurkan tangannya untuk membunuh Qabil yang ingin membunuh dia. Dia menegaskan bahawa inni akhafullaha rabbal alamin, ya, sesungguhnya aku takut kepada Rabb sekalian alam. Jadi dia menyatakan bahawa dia tidak mahu membalas ugutan saudaranya yang hendak membunuh dia, bukan sebab dia takut dengan saudaranya, tetapi oleh kerana dia takut kepada Allah Ta'ala, oleh kerana dia takut melakukan perkara yang mendatangkan dosa kepada dia. Sebab disebut di dalam hadis Nabi SAW, al-qatilu wal maqtulu finnar. Kata Nabi, orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Ketika mana Nabi SAW menyampaikan hadis tu, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh tu masuk neraka, kami rasa logik. Fama balul maqtul? Macam mana pula dengan yang dibunuh? Kenapa dia masuk neraka? Kemudian Nabi SAW sebut alasannya ialah kerana sesungguhnya yang dibunuh ni pun sebenarnya dia ingin membunuh saudaranya, cuma dia lebih dahulu terbunuh. Dalam hati dia ada keinginan juga untuk membunuh saudara dia. Sebab itulah, kalau bukan
dibenarkan oleh agama, kita tidak boleh ada niat untuk membunuh orang lain pun. Ya, tidak boleh sama sekali. Maka dekat sini Habil menjelaskan apa alasan dia tak mahu menghulurkan tangannya untuk membunuh saudaranya sebagaimana keinginan saudaranya tadi. Dia mengatakan, inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Rabb sekalian alam. Ternyata rasa takut dia kepada Allah Ta'ala lah yang menghalang dia daripada melakukan dosa besar itu. Maka daripada sini kita dapat ambil pengajaran, ya, bahawa rasa takut kepada Allah Ta'ala tu, itulah perkara yang paling kuat yang dapat menolak kita daripada melakukan maksiat. Ya. Annal khawfa minallah, rasa takut kepada Allah, huwa aqwal asbab ar-radi'ah an ma'siyah. Rasa takut kepada Allah itulah sebab yang paling kuat yang dapat menjauhkan kita daripada maksiat. Maka orang yang ada rasa takut dalam diri dia kepada Allah Ta'ala, dia akan menjauhkan diri daripada maksiat. Bahkan dalam masa yang sama, dia akan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Maka kita perlu untuk sentiasa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala di dalam hati kita, sehingga kan kita tidak mudah untuk melakukan perbuatan dosa itu. Melalui ayat ini, Habil ingin menyatakan kepada saudaranya bahawa saya tidak mahu menghulurkan tanganku untuk membunuh engkau, bukan sebab aku takut dengan engkau, bukan sebab aku lemah, tetapi sebab aku takut dengan Allah Ta'ala. Inilah yang sepatutnya menjadi sifat orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita orang yang beriman kepada Allah, kalau misalnya ada orang provok kita, ya, untuk melakukan perbuatan keji, ya, seperti misalnya pergaduhan atau bahkan sampai ke tahap pembunuhan, waliyadzubillah, kita perlu menyatakan kepada mereka, kita tidak mahu melakukan itu bukan sebab kita takut dengan dia. Kerana orang beriman tak boleh jadi orang penakut. Kita perlu nyatakan kepada mereka, bukan sebab aku takut dengan engkau, aku tak mahu melakukan ini sebab aku takut dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah disebut di dalam hadis Nabi SAW, inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada orang yang mengacau kita semasa puasa, dia maki kita, dia maki hamun kita contohnya, Nabi sebut dalam hadis, cukup jawab kepada dia, inni sha'im, sesungguhnya aku puasa. Jawapan inni sha'im ni memberi makna, ya, seolah kita mengatakan kepada dia, saya tidak mahu membalas keburukan engkau bukan sebab aku takut dengan engkau, bukan sebab aku tak boleh, cuma sebab aku puasa, aku sedang taat kepada Allah, aku takut kepada Allah, itu bukan aku takut dengan engkau. Maka kita perlu tegaskan kepada orang-orang yang zalim itu bahawa kita tak takut dengan mereka. Kita tidak mahu melakukan kezaliman sebagaimana yang mereka lakukan adalah semata-mata rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Maka daripada ayat ni kita belajar, tadi pertama, perlu untuk sentiasa tumbuhkan rasa takut kepada Allah, kerana rasa takut kepada Allah Ta'ala inilah yang menghalang kita atau penghalang paling kuat daripada kita melakukan dosa, mulai daripada dosa yang kecil sampai dosa besar seperti membunuh tadi. Yang kedua, ketika mana ada orang zalim yang mengugut kita, yang memprovok kita, maka kita perlu sampaikan kepada dia bahawa kita tak takut dengan dia, cuma kita tak mahu melakukan sebagaimana yang dia lakukan hanya semata-mata kerana kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Baik, kita teruskan ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-29, ya. Ayat 29 Allah taala berfirman, Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'udz zalimin. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau ahli neraka, dan itulah dia balasan bagi orang-orang yang zalim, ya. Baik, pada ayat 29 ni Allah Ta'ala menjelaskan lagi sambungan perkataan, ucapan Habil kepada saudaranya Qabil yang hendak membunuhnya. Dia berkata, Inni uridu an tabu'a, saya ingin. An tabu'a bermakna an tarji'a, supaya engkau kembali. Bi ithmi qatli, dengan membawa dosa membunuhku. Zulman, kerana kezaliman. Wa udwanan, kerana permusuhan engkau. Ya. Ila athamika as-sabiqah, dengan dosa-dosamu yang telah lalu. Ya. Menurut setengah ulama, ini diucapkan oleh Habil kepada saudaranya Qabil yang hendak membunuhnya oleh selepas beliau memberi nasihat. Sudah diberi nasihat lama supaya jangan melakukannya, tetapi tetap tidak mahu. Maka Habil pun akhirnya mengatakan, Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika. Sesungguhnya saya ingin supaya engkau kembali membawa dosaku. Membawa dosaku dekat sini maksudnya membawa dosa membunuhku. Sebab membunuh itu adalah satu dosa. Wa ithmika, dan dosamu, maksudnya dosa yang kau buat sebelum ni. Fatakuna min ashabin nar. Disebabkan itu engkau akan menjadi ahli neraka. Ya. Maka daripada sini kita dapat belajar bahawa dosa melakukan pembunuhan itu ialah akan menjadi ahli neraka. Ya. Dia akan menjadi ahli neraka. Cuma ada perbahasan para ulama, ahli neraka, orang yang membunuh ni, adakah dia kekal di dalam api neraka ataupun tidak? Ya. Ikhtalafatil ummatu fi dhalik. Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Adakah orang yang melakukan pembunuhan itu kekal di dalam neraka ataupun tidak? Kalau kita melihat zahir sebahagian ayat, seolah-olah menyatakan kekal, seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 93, kata Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Ya, sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam, khalidan fiha, kekal dia di dalam api neraka Jahannam tu, wa ghadiballahu alaihi, dan murka Allah ke atas dia, wa la'anahu, dan laknat Allah ke atasnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah Taala janjikan bagi dia azab yang sangat besar, ya. Tetapi para ulama berbeza pendapat soal ini. Adakah dia kekal di dalam api neraka ataupun tidak, ya? Ada pendapat mengatakan bahawa orang yang melakukan pembunuhan akan kekal di dalam api neraka. Itulah dia pendapat Khawarij dan golongan Mu'tazilah, ya. Cuma ada perbezaannya. Jadi Khawarij dengan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa orang yang melakukan pembunuhan akan kekal di dalam api neraka. Cuma ada juga perbezaan di antara mereka.
Apa perbezaannya? Annal khawarij kaffaruhu. Orang khawarij, ya, golongan khawarij, dia mengkafirkan orang yang membunuh. Ya. Wa ammal mu'tazilatu falam yukaffiruh. Manakala puak Mu'tazilah, mereka tidak mengkafirkan orang yang melakukan pembunuhan. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama berpendapat orang yang melakukan pembunuhan kekal di dalam api neraka. Cuma perbezaan mereka, Mu'tazilah mengatakan orang yang melakukan pembunuhan itu adalah kafir. Manakala Mu'tazilah, Khawarij mengatakan yang melakukan pembunuhan itu adalah kafir, manakala Mu'tazilah mengatakan tidak kafir. Situ perbezaan mereka. Ya. Walladhi alaihi ahlus sunnati wal jamaah. Manakala pendapat ahlus sunnah wal jamaah, annahu yadkhulun nar wa la yukhalladu fiha. Pendapat ahlus sunnah wal jamaah, orang yang melakukan pembunuhan itu masuk ke dalam api neraka tetapi tidak kekal di dalam api neraka. Kalau semata-mata kerana melakukan pembunuhan, dia masuk neraka kerana itu dosa besar tetapi tidak kekal di dalam api neraka. Walakin hal yadkhulun nar qat'an aw huwa dakhilun fi qawlihi ta'ala wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Al-masyhur min madhhab ahli sunnah, yang masyhur dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, ya, bahawa orang yang melakukan pembunuhan dia akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi adakah dia kekal di sana? Tidak. Ya, kalau dia beriman, dia bertaubat kepada Allah, dia boleh keluar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-Furqan ayat 68 hingga ayat 70. Ya, ayat-ayat Allah Taala ni menjelaskan bahawa sesiapa yang bertaubat kepada Allah Taala termasuk daripada dosa melakukan pembunuhan, maka Allah Taala akan ampunkan dia. Ya, Allah Taala akan ampunkan dia. Bahkan Allah Taala dapat menggantikan dosa lama yang dia lakukan kepada kebaikan kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Taala menyatakan wa dzalika jazaa'udz zalimin. Ya, demikianlah balasan kepada orang-orang yang zalim. Maka pembunuhan itu bahagian daripada kezaliman, ya. Dan balasan bagi orang-orang yang zalim seperti melakukan pembunuhan ialah neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Taala berfirman dalam hadithul qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, maka janganlah kamu saling zalim menzalimi, ya. Kerana Allah Ta'ala sahaja tidak melakukan kezaliman, tidak mengharamkan ke atas dirinya, apatah lagi terhadap diri kita sebagai manusia, maka tidak boleh melakukan kezaliman. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, kata Nabi SAW. Ya, takutlah kamu daripada melakukan kezaliman, sesungguhnya kezaliman yang kamu buat dekat dunia, satu kezaliman kamu buat dekat dunia, ia akan mendatangkan zulumat, kegelapan demi kegelapan bagi kamu pada hari kiamat, ya. Baik, kita teruskan ayat 30. Ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga ia tergamak untuk membunuh saudaranya. Lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang merugi. Ya. Baik. Pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Maka nafsu daripada Qabil ini pun menguasainya, memudahkan dia, mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka daripada sini kita ambil satu pengajaran, perlu kita berhati-hati daripada nafs ammaratum bisu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu nafsu yang sentiasa menyuruh kepada keburukan. Ya. Kenapa? Li'annaha qad tutawwi'u lil insan akbar al ma'asi. Kerana nafsu ni dia dapat menguasai manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang besar seperti membunuh. Ya. Maka Allah menjelaskan pada ayat ini, akhirnya Qabil dikuasai oleh nafsu jahatnya, iaitulah nafsu ammaratum bisu, qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya, faqatalahu, akhirnya dia pun membunuh saudaranya Habil. Ya, semata-mata kerana kedengkian yang ada di dalam diri dia. Ya, semata-mata kerana kedengkian di dalam diri dia. Ada hal menarik pada ayat ni, Allah Ta'ala sebut qatla akhihi, membunuh saudaranya. Allah masih menyebut bahawa Habil saudara kepada Qabil, padahal dia hendak membunuh saudaranya. Berdasarkan kepada ayat ni, para ulama mengatakan, ya, anna qatlan nafsi la yukhriju minal iman, bahawa melakukan pembunuhan itu tidak menyebabkan seseorang keluar daripada keimanan. Sebab itulah ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak mengkafirkan orang yang melakukan pembunuhan. Ya, mereka, orang yang melakukan pembunuhan itu tetap orang beriman, tetapi ia telah melakukan satu dosa yang sangat-sangat besar. Kerana membunuh itu antara dosa besar, 7 dosa besar, ya, 7 dosa yang paling besar, salah satunya ialah membunuh. Ya, tetapi ia tidak menyebabkan seseorang keluar daripada keimanan. Maka orang yang melakukan pembunuhan, dia tetap orang beriman, cuma dia melakukan dosa besar. Sebab itulah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menetapkan hukuman kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan cara qisas. Ketika mana Allah Ta'ala menyebutkan ayat qisas, Allah Ta'ala awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan ke atas kamu hukum qisas fil qatlah, dalam kes pembunuhan, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, ya, sampai seterusnya. Ini menunjukkan bahawa orang yang melakukan pembunuhan itu dia masih beriman. Dia masih beriman, dia tidak kafir, cuma dia melakukan dosa besar. Ya. Begitu juga firman Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Hujurat ayat 9, kata Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada 2 kumpulan orang beriman berperang. Maknanya ada 2 kumpulan orang beriman berperang. Kalau mereka berperang, pasti ada yang terbunuh. Tetapi Allah masih mengatakan mereka 2 kumpulan orang beriman, memberi makna bahawa masing-masing daripada mereka masih beriman.
Maka misalkan sekarang ni misalkan ditanya, kita mendengar khabar di Suriah, di sana berlaku peperangan, ya, dan yang banyak berperang itu sesungguhnya antara satu faksi dengan faksi yang lain, yang mana mereka sebenarnya semua adalah orang Islam. Adakah menyebabkan mereka keluar daripada keimanan? Jawapannya tidak. Tapi membunuh saudaranya Muslim, mukmin, itu satu dosa besar, ya, bahkan dosa yang sangat besar yang memastikan seseorang masuk ke dalam api neraka, ya, tetapi tidak menyebabkan dia keluar daripada keimanan. Dia masih tetap menjadi seorang mukmin, ya. Namun begitu, ada ulama mengatakan bahawa orang yang melakukan pembunuhan itu hanya masuk kategori kafir kecil saja. Sebab ada disebut di dalam hadis Nabi, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ada disebut di dalam hadis Nabi, ya, memaki orang muslim itu adalah satu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Ya. Sedangkan dalam ayat Al-Quran, Allah dengan jelas menyatakan orang yang melakukan pembunuhan tadi tidak menyebabkan dia kafir. So, apa makna kufur pada hadis Nabi SAW ni? Kata para ulama, qad yuradu bihi al-kufrul asghar. Yang dimaksudkan kafir dalam hadis ni ialah kafir kecil, ya, bukan kafir yang besar, ya. Baik, kemudian faqatalahu, akhirnya Qabil pun membunuh saudaranya Habil. Lalu kata Allah Ta'ala, fa asbaha minal khasirin, maka menjadilah dia golongan orang-orang yang merugi, ya. Akhirnya Qabil yang membunuh saudaranya, dia berfikir bahawa dengan membunuh itu dia akan untung, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, malah yang ada adalah kerugian. Maka ketahuilah, membunuh itu tidak pernah mendatangkan keuntungan bagi kita. Malah dengan sebab melakukan pembunuhan, yang didapat ialah kerugian. Kerugian dunia dan kerugian akhirat. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, wal'iyadzubillah, jangan sampai kita berfikir melakukan pembunuhan disebabkan ingin keluar daripada satu masalah, ingin mendapatkan keuntungan. Jangan pernah berfikir macam tu. Kenapa? Fa asbaha minal khasirin. Orang yang melakukan pembunuhan sebagaimana yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, dia menjadi orang yang merugi dunia dan sangat merugi di negeri akhirat. Dan daripada sini dapat kita ambil juga pengajaran, ya, anna kulla insanin hasada akhahu, bahawa orang yang dengki kepada saudaranya dan ia melakukan pelbagai upaya untuk membinasakan saudaranya sebagaimana yang dilakukan oleh Qabil kepada saudaranya Habil, fa innal khasarata sata'udu ala hadzal hasid. Kerugian itu akan kembali kepada dia. Pasti akan kembali kepada dia. Maka dialah yang akan mendapatkan akibat buruk daripada apa yang telah dia lakukan. Maka nanti Allah Ta'ala sebut pada ayat berikutnya, akhirnya dia menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Hampir setiap orang yang melakukan ini, dia akan menyesal pada akhirnya. Kenapa? Kerana orang melakukan pembunuhan kerana dia dikuasai oleh nafsu jahatnya, dan kadang-kadang sebab bisikan-bisikan daripada syaitan yang masuk ke dalam dirinya, dan ia tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, itu saja kuliah kita pada subuh ni. InsyaAllah Ta'ala kita sambung ayat 31 pada kuliah yang akan datang. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada subuh ni dapat kita ambil pengajaran daripadanya, dan moga-moga ia menjadi satu amal ibadat kepada kita, kerana kita sentiasa mengkaji kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan sebagai petunjuk kehidupan bagi kita semua. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.